Okay, Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Okay, hari ni saya nak buat sedikit lah, yang ini lebih kepada akademik Okay, bukan faham, bukan apa, tapi lebih kepada akademik, iaitu macam mana nak buat systematic literature review. Okay, macam mana kita nak buat systematic literature review. Okay, saya Dr. Adli. Hari ni kita akan discuss santai-santai tentang macam mana nak buat. First kali kita nak kena cari literature review ni. Kalau dalam konteks nak buat literature review, kita boleh buat yang shortcut. Okay, shortcut tu maksudnya kita akan cari literature review yang very systematic. Okay, so maksudnya kita tak buat pergi dah, tak cari lagi dah berapa puluh-puluh tahun yang lepas ke apa semua. Kita terus fokus kepada contoh, tarikh dan keyword dan sebagainya, dan lepas tu kita akan download semua paper-paper yang berkenaan tu dan kita akan buat systematic literature review. Dan ini adalah satu shortcut lah, terutamanya bila kita nak buat research, contohnya untuk jangka pendek dan sebagainya. Itu saya cadangkan menggunakan systematic literature SLR ni lah. Tapi kalau you nak buat untuk PhD pun boleh, tapi at the same time you kena buat yang manual punya, yang maksudnya yang traditional punya. Still juga kena pergi cari jurnal-jurnal yang lama dan sebagainya. So dalam konteks ini kita nak buat cari jurnal yang cepat, yang sistematik. So saya akan pergi cari dekat USIM Library USIM Library. Dan kita nak cari dalam database tertentu. Saya pun dah tak ingat kat mana. Saya rasa dekat Easy Proxy. Saya buka Easy Proxy. Easy Proxy ke? Saya pun tak ingat lah. Subscription. Kita tengok subscription. Dekat Easy Proxy, lepas tu you pergi ke subscription. Ini untuk menggunakan library USIM. Tapi kalau you daripada universiti lain, so you akan cari you punya universiti lah. Alright, so dalam contohnya saya nak cari Scopus dulu. Scopus, saya buka Scopus. Saya klik dekat Scopus. Sekarang ni saya ada satu topik yang saya nak cari, iaitu financial vulnerability, iaitu dalam bahasa Malaysianya macam ketidakstabilan kewangan lah. So saya akan cari keyword dia, financial, dalam artikel, title, abstract, keyword. Lepas tu tajuknya ialah financial vulnerability. Betul ke tak saya je ni? Financial vulnerability. Alright, so inilah keyword yang saya nak cari. Financial vulnerability. So kita boleh tekan search. Tekan search dan kita akan dapat 5,278 dokumen. Banyak banyak. Banyak financial vulnerability dalam Scopus. So sekarang ni saya nak cari 5 tahun je. 5 tahun dalam konteks 5 tahun je, iaitu daripada 2001, 2, 3, 4, 5, 2017 sampai 2021. 5 tahun sebab tu kita panggil systematic literature review. Kita nak buat shortcut sikit lah. So saya buat limit tu. So saya bila dah limit tu, so daripada 5,278 jadi 2,258. 2,258. Jadi sekarang ni tapi sebabkan saya punya ni ialah financial and vulnerability, so mana-mana keyword tentang financial, mana-mana keyword tentang vulnerability, dia akan tarik lah. Tapi kalau kita nak financial vulnerability sahaja, maksudnya dia sekali, satu, sekali, perkataannya sekali, so maksudnya kita kena tukar dia kepada ni financial vulnerability. Yang ni kita kena buat dia macam ni. So maksudnya kita hanya ambil financial vulnerability saja. Yang dia bukan yang financial satu dengan vulnerability satu, bukan boolean saja macam tu. So saya ada 191 dokumen result. 191 dokumen result. So banyak tu. Banyak. So dari sini kita akan tengok one by one. One by one. Artikel-artikel tersebut. Kalau kita nak cari jurnal saja. So kita nak cari jurnal saja, maka kita boleh cari document type ni. Alright, so artikel sahaja. Tak nak yang lain-lain ni. So kita ambil artikel, ada 170 sahaja.
Okay, so kita limit tu, so akan ada 170. Okay, 170. Okay, 170 dokumen. Okay, apa lagi yang kita boleh ambil ialah okay, tengok publication stage ni. Okay, okay, yang final yang artikel impress kita tak nak ambil, so kita ambil yang final. Okay, so final saja. Okay, dan limit tu. So kita akan ada 155 lah. 155 artikel. Okay, so dari sini kita tengoklah. Okay, capital control and international trade and industry financial. Okay, ini sebabkan kita nak cari consumer financial vulnerability. Okay, consumer financial vulnerability. So saya pun ambil daripada ni 155 dokumen ni. Okay, saya nak ambil consumer. Okay, kalau saya ambil consumer financial vulnerability, dia akan jadi sikit tak silap saya, dia akan jadi sikit. Okay, contoh okay, nampak? Hanya ada 2 dokumen. Okay, hanya ada 2 dokumen. Okay, so yang ni memang kita kena ambil. Okay, how does consumer financial vulnerability to positive and negative financial outcome, the limiting role of individual psychological characteristic, and then conceptualize the multiple dimension of consumer financial vulnerability. So 2 artikel ni memang saya kena ambil, tapi ini dah terlampau sedikit kan, terlampau sedikit. So macam mana kita nak saya save dulu ni okay, tak boleh save. So saya edit dulu. Okay, so cuba kalau kita nak tukar dia. Okay, bukannya consumer ni kita nak booleankan dia, tapi yang ni kita nak and. Okay, and financial vulnerability. Okay, so saya search. Ni dia akan banyak sikit lah. Okay, so dia ada 15 dokumen. So 15 dokumen yang kita tengok, dan yang 2 tadi tu adalah apabila ayat tu bersekali. Okay, ayat tu bersekali. So 15 dokumen ini perlu kita tengok one by one. Okay, tengok one by one, dan kalau boleh kita download lah semua kalau ni. Okay, kalau boleh kita tengok whose rationality muddying through the messy emotional reality of financial decision making. Ni okay, Journal of Business Research. So you boleh tengok abstract dia. Okay, boleh tengok abstract dia. The public financial security is vital to economic stability with policy and practice efforts. Okay, focus on developing financial literacy to reduce. Okay, nampak, financial literacy to reduce financial vulnerability. Okay, so yang ni saya memang kena download. Okay, alright, so saya klik ni. Okay, alright, lepas tu over indebtedness, indebted household in Poland, classification tree analysis. So kita tengok, okay, increasing personal debt burden implies greater financial vulnerability. Ini pun sama, ini impact negatif daripada personal debt. So kita nak okay, artikel ni. Right, lepas tu kita ada satu lagi, they don't know who they are in here. Sense of community in budget hotel, kita tengok ni. Okay, yang ni kenapa okay, those purpose of study is to understand order, resident description of social, special guest interaction and sense of community in the budget hotel. Due to financial vulnerability, some people move into budget hotel when the other housing option are unavailable. Ini impact kepada financial vulnerability dia sampai pergi masuk budget hotel. Okay, so kita boleh ambil yang ini impact, kesan daripada financial vulnerability, active choice format and minimum payment, warning in credit card decision. Ini kita tengok. Okay, so yang ni ialah consumers active. Okay, consumer really minimum view. Okay, so ini financial vulnerability tak ada. So ini consumer saja. Consumer saja. Okay, so saya tak nak ambil paper tu. Okay, measuring household financial vulnerability from consumer debt. Okay, ini saya confirm nak ambil lah, sebab memang dia dah ambil ni. Okay, household financial vulnerability from consumer debt. Okay, alright. Coronavirus fallout threaten financial stability. Ni pun boleh kita ambil. Okay, alright. Ni okay, so ini pun boleh ambil. Memang coronavirus fallout. Okay, tapi author name tak ada, dia dalam economic outlook. Okay, alright. And then modeling household financial vulnerability with consumer credit and mortgage renegotiation. Okay, ni saya nak ambil. Okay, household financial vulnerability. Effect of early stage Alzheimer disease on household financial outcomes. Okay, saya tengok dia punya ni. Okay, kita tengok yang ini. Our findings are consequential because financial vulnerability during the disease early stage impact the ability of affiliated individual and the family to pay for care
Okay, so maksudnya impact financial viability, maksudnya dia tak boleh nak bayar duit kesihatan. Okay, how does consumer financial viability relate to positive and negative financial outcome? Yang ni pun kita akan ambil, okay, Journal of Consumer Affairs. And the role of geopolitical risk on the Turkish economic opportunity or threat. Okay, kita tengok ni yang ni, okay, okay, yang ni lebih kepada makro lah, makro. So in higher financial viability, why GPR in GPR? GPR is stands for okay, tak apa, ini tak perlu. Okay, financial vulnerability and its determinant, seperti evidence for nation household. Yang ni kita kena tengok. Okay, yang ni rakan saya ni, okay, rakan saya. And then kita tengok juga kepada, tapi dia pakai ini, dia pakai surveys. Financial consumers and ability to meet the household, okay, financial, okay, dia ada buat ni, baguslah kita akan tengok. Conceptual, the multiple dimension of consumer finance, okay, yang ni pun kita akan ambil. Can gamification improve financial behavior? Okay, yang ni pun kita nak ambil, gamification improve financial behavior. Okay, monitoring role of app expertise, okay. Give economy perspective on the cycle of financial vulnerability. Kita tengok research on financial focus on relationship economic environment, consumer financial activities, indebtedness limit. Okay. Alright, so yang ni rasanya lebih kepada makroekonomik, tapi okay, bolehlah kita ambil dia ada borrowing, lending atau formula. So in the next one is the do future oriented people save more, okay, relating role of financial knowledge. Okay, ni kita ambil lah. Okay, so ada 15, tapi yang kita akan ambil bukan 15, kita ambil 13 saya rasa. Okay, so kita ambil 13. So kita akan download lah paper tersebut. Okay, so sekarang ni tak boleh download so apa yang saya buat, saya add this document to temporary list. Okay, 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 ini dah masuk okay, ni saya nak export, boleh tak saya export? Okay, this one. Okay, export. Okay, Mendeley. Okay, export to Mendeley. Alright, what do you want to export? Okay, oh tak boleh okay, macam mana ni? Sekejap okay, export je lah. So saya dah export ke Mendeley. Okay, and then saya kena sign in sign in Mendeley saya rasa. Kita check dulu sign in to Scopus. Okay, sekejap. Okay, saya sign in to Scopus. Okay, alright, so dah sign in tadi. Okay, kita ambil 15 dokumen ni. Okay, 15 dokumen dan kita nak export ke Mendeley. Okay, export ke Mendeley dan kita export. Okay, view in your library. So saya buka ke library saya. Okay, sekejap So saya tengok kalau dah ada dalam Mendeley, accept all cookies. Okay, alright. Okay. All reference recently added. Okay, recently added. Okay, mana dia? Belum lagi. Belum lagi. Okay, kat mana dia masuk kat mana ni? Sekejap evaluation strategy. Ada tak tentang yang baru? Support system. Okay, tak ada pula recently added, tak ada. All reference pun tak ada. Recently added. Okay, mana dia tak keluar kat mana, saya pun tak pasti kat mana ni. Okay, minta maaf ini kita pun tengah buat. Okay, new collection saya letak sini. Okay, financial vulnerability. Okay, alright, so kita akan ada satu folder dekat saya punya Mendeley yang ni. Okay, tapi sekarang ni saya nak masukkan balik. Okay, Scopus ni tadi. Okay, ambil semua tu, saya nak save to Mendeley.
Okay, save to Mendeley dan saya export. Has been exported. Okay. So saya pergi balik dekat Mendeley ni. Mana sekejap kejap. Saya pun tak pasti dekat mana dia apa ni. Dia masuk. Okey. Minta maaf lah, saya pun tak pasti. Okey, setting dan okey. Okey. Okey, mana ni? Okey, mana ni tak jumpa. Okey. Okey, tak apa, kita try sync. Oh, masih lagi tak masuk. Favorite tak ada juga. Okey, my publication bukan. Recently added. Okey, recently read. Okey, pun tak ada. All reference. Okey, so maksudnya tak boleh nak export terus lah. Mungkin dia lambat sikit. Okey, so apa yang saya kena buat? Okey, kalau saya tak boleh buat macam tu, saya kena download lah. Okey, download. Okey, so saya kena download. Contohnya, okey, saya klik ni, boleh tak download? Okey, tak ada. Ini abstract dia. So pergi ke view at publisher. Okay, saya view kat publisher. Okay, yang ni So saya tengok boleh tak saya okay. Boleh tak saya ambil ni Science Direct Rasa USIM ada ke tak? Sally Deep. Okey, kita tengok dekat Mendeley tadi ada tak dia Sally Deep. Okey, Sally. Oh, tak ada Sally ni saya pernah quote dulu masa PhD saya. Okey, jadi saya nak kena masuk dan dapatkan PDF ni. Okey. So saya tengok saya boleh tak access through USIM. Okey, okey. Okey, so dia minta saya check dekat email saya. Okey, saya tengok dekat email sekejap. Okey, get access. Okey, dah dapat. Okey. So saya pun download. Mana nak download ni? Okey lah, dah lama tak buat kerja macam ni. Okey, sorry guys. Okey, dia patutnya get access dah dapat dah. Okey. Choose an option to locate and access the article. Mana dia punya ni? Paper tu nak kena download kat mana ni? Okey, paper ni tahun 2021, Julai 2021. Baru lagi lah ni. Okey, baru lagi ni. Okey. So, kita nak kena ambil ni kat mana ni? Okey, so ini kot. Tapi get access apa optionnya? So tak boleh pula Ini tak ada dah lama saya tak buat ni. Ini kot.
Okey. Bukan ni ni choose option ni mana apa jadi? Okey, saya pun minta maaf lah, saya pun tak reti nak buat ni. Tapi ada satu cara lagi lah, tapi cara yang ni tak apa nak ni lah. So you pergi kepada apa? Yang library apa tu? Itu pun saya pun tak ingat lah. Okay, yang ini macam mana? Kalau saya dulu, masa belajar dulu, universiti saya direct je boleh akses. Okay, kita terus je apa ni, tak perlu nak masuk-masuk macam ni. Tapi yang ni tak ada. Okay, science direct ni. Ini masalahnya kalau kita ni sebagai researcher, kita nak publish pun kena bayar, nak download pun kena bayar juga. Okay, tak dapat buka. Okay, kita bagi balik kat sini. So maksudnya yang ni tak tahu macam mana nak download pun tak boleh. Okay, ini pun tak boleh. Okay, ini minta kawan-kawan saya kat luar tu macam mana nak cara nak buat ni. Okay, check inbox. Okay, dia hantar kat email. Email ke? Okay, tak ada Kalau nak cite dia akan bagi macam tu Tapi kita tak nak cite saja, kita nak download paper tu supaya kita boleh baca dan juga tengoklah apa yang dia cerita. Okay, sebab dia tengok consumers are modeling to navigate complex financial decision dan sebagainya lah. Okay, so macam mana nak buat ni? Tak boleh get access ni. Choose an option. Mana option dia? Okey. Okey, tak dapat lah. Okey, dia bagi yang ni pun tak boleh juga ni. Yang ada hanya highlight dan surat yang lain-lain. Show full outline. Okey. Ini je lah. Okey, tak boleh. Tapi nak bolehkan kita download tu tak boleh pula. Okey, view full text. Okey, bawahnya okey, view full text. Tak boleh juga. Apa ni? Okey, view full text tak boleh. Okey. Susah juga macam mana nak buat ni? Okey. Okey, feedback. Okey. Okey guys, tolong guys. Okey, untuk macam mana ni? Okey, alright. So saya stop dululah benda ni. Okey, stop dulu benda ni. Okey, saya stop recording dulu. Nanti kalau dah jumpa cara dia nanti saya akan share balik lah. Tapi sekarang ni maksudnya kita dah ada 15 artikel, daripada 15 tu 13 kita nak pakai lah. Okay, 13 kita nak kena download dan juga kita nak ni. So dari situlah kita akan buat systematic literature review tentang financial vulnerability. Okay, itu dari Scopus. Lepas ni kita kena cari yang lain pula. Okay, yang lain pula iaitu kita kena cari pula daripada sains yang ada kat USIM ni. Okey, kat USIM ni dia ada
Okey, dia ada Emerald, kita boleh buat, okey, Abscus, okey, Science Direct, okey dan sebagainya lah. Okey, mana-mana yang sama tu kita akan buang lah. Okey, yang maksudnya yang contohnya dekat Science Direct pun ada, dekat Scopus pun ada, ProQuest pun ada. So basically kita boleh delete lah artikel tersebut. Okey, so dalam konteks ni, ini cara dia macam mana kita nak buat search systematic review selama 5 tahun menggunakan keyword, iaitu saya ambil daripada 5,000 paper kepada 1,000 lebih, last sekali kepada 13 paper saja yang perlu saya tengok tentang financial vulnerability. Okay, alright, itu sahaja. Sekian guys. Assalamualaikum.